Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashabul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, Masjid Al-Bukhari kita Kuala Lumpur. Begitu juga jemaah-jemaah yang saya kasihi sekalian, rakan-rakan yang mengikuti kuliah Zuhur, kuliah Jumaat yang dibawakan oleh Masjid Al-Bukhari Kuala Lumpur kita. Mudah-mudahan dalam selamat, dalam berkat hendaknya insya-Allah. Dan kita mengucapkan terima kasih kepada pihak warga kerja Masjid Al-Bukhari Kuala Lumpur yang masih lagi meneruskan kuliah kita ini. Walaupun dalam situasi masing-masing di rumah, tetapi tetap istiqamah ya untuk kita belajar dan menadah ilmu. Baik, kita syukur kepada Allah, panjang umur kita, masih lagi diberi kesihatan, dapat sambut bulan Ramadan. Dan sedar tak sedar, sedikit sedih kita, dah masuk 15 hari Ramadan. 15 hari dah Ramadan. Maknanya ada baki separuh lagi daripada bulan yang berkat ini untuk kita berebut, berlumba-lumba, tambah amal, banyakkan istighfar. Yang mana kita harap Allah ampun kita, Allah terima kita, dan Allah masukkan kita dalam rahmat serta syurganya hendaknya. Baik, rakan-rakan sekalian, kita share dahulu video ini, share sebanyak-banyaknya. Kami tak apa ni orang kata, taklah meneruskan kuliah kita ni daripada medan FB seperti biasa, tetapi kali ini daripada Masjid Bukhari sendiri, Facebook Masjid Bukhari kita sendiri. Baik, terima kasih rakan-rakan yang dah masuk. Begitu juga Ustaz Lutfi, Syed Lutfi Al-Idrus, rakan-rakan muslimin muslimat Masjid Al-Bukhari yang berkat ni. Baik, hari ni kita nak bicarakan satu tajuk. Dah dekat dah nak masuk nuzul Quran. Maka kita nak bincanglah tentang apa dia nuzul Quran. Apa dia nuzul Al-Quran? Apa keistimewaan dan kebesarannya? Bila sebut nuzul Quran ni, makna yang paling mudah kita faham iaitulah Al-Quran turun Al-Quran. Dan turunnya Al-Quran tak lain tak bukan, inilah bulannya. Inilah bulannya, bulan Ramadan Al-Mubarak. Ini berdasarkan kepada Al-Quran beritahu pada kita. Nas Al-Quran beritahu khabar wayat kepada kita. Tu banyak bahasa tu, siapa bahasa Terengganu lama pun saya sebut juga. Diberitakan kepada kita oleh Al-Quran bahawa ia turun dalam bulan ini, bulan Ramadan. Apa ayatnya? Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Cuba dengar ayat tu. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu, unzila fihi al-Quran, turun padanya, yakni dalam bulan Ramadan, Al-Quran, turun Al-Quran. Hudan linnas, Al-Quran ni apa dia tu? Huda, pemberi petunjuk. Ya, panduan, tunjuk aja. Linnas, kepada kita manusia yang ada akal, Allah beri Al-Quran sebagai wahyu panduan. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi penjelas kepada hukum hakam, panduan hidup dan sebagainya. Wal furqan, pembeza antara yang betulkah, yang salahkah, yang benarkah, yang batilkah. Ini disebut dalam nas Al-Quran, inilah bulannya bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Satu dalilnya. Dan di sana ada hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebut secara jelas. Hadis ni kalau saya tak baca pun masing-masing dah tahu dah. Jemaah
masjid, rakan-rakan yang menonton kuliah Jumaat kita tengah hari ni pun sudah maklum, sudah dengar, dah biasa baca. Apa hadisnya? Hadis tentang turun ke semua kitab-kitab samawi dalam bulan Ramadan juga. Dalam bulan Ramadan juga. Kalau kita buka buku tafsir, kita buka kitab tafsir, baik tafsir Tabari, Qurtubi, Ibnu Kathir, tafsir yang moden kah atau tafsir yang klasik kah, sama je. Bila sampai ayat ni, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, maka mufassirin kita, our scholars dalam bidang tafsir, dia akan mendatangkan hadis tentang Al-Quran betul turun dalam bulan Ramadan. Tetapi kitab-kitab samawi lain pun turun juga dalam bulan ini. Seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa suhuf seperti suhuf Ibrahim, suhufi Ibrahim wa Musa tu, lembaran-lembaran wahyu suhuf, turun pada awal bulan Ramadan. Awal Ramadan turun suhuf dulu. Kemudian turun Taurat Musa, Injil Isa, Zabur Nabi Daud, dan turun Al-Quran kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan. Maknanya kata ulama seperti Allamatus Sya'rawi ini satu mufassir ulung, scholars dalam bidang tafsir yang ulung, yang terkenal, meninggal dah. Lebih kurang 30 tahun yang sudah meninggal, baru lagi. Saya ni antara orang yang cukup terkesan dengan pemikiran Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Kerana kesederhanaan beliau dan sabit, kukuh hujahnya. Ya, di samping ilmuwan-ilmuwan lain, ya, para ulama kita yang lain. Apa kata Sya'rawi? Bila Allah sebut ayat ni Quran turun bulan Ramadan, dikuatkan pula oleh hadiyun Nabi. Apa dia hadiyun Nabi? Hadis Nabi, petunjuk Nabi, apa yang Nabi terang kepada kita atau Nabi tunjuk. Tak kiralah melalui lisan baginda kah, melalui perbuatan baginda kah, melalui takrir pengakuan baginda kah, tu kita panggil hadis. Ya, petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beritahu bahawa semua kitab samawi yang kita dah sebut tadi, Taurat, Injil, Zabur, semua tu, termasuk Al-Quran, bila turun dalam bulan Ramadan, ia menambah kemuliaan Ramadan. Syah, dia tambah kemuliaan Ramadan. Saudara Roslan yang ada dengan kita ni, dia tambah kemuliaan Ramadan. Ramadan ni sudah mulia dah. Memadai kalau kita tengok kepada ayat Al-Quran tadi tu, turun Quran dalam bulan Ramadan, besar Ramadan, mulia bulan Ramadan. Imam Al-Ghazali pernah sebut, kalau setahun itu beracun, inilah bulannya Ramadan, penawarnya. Kalau seminggu pula beracun 7 hari itu, inilah harinya Jumaat. Ini hari Jumaat. Dalam Jumaat, bulan puasa pula, inilah penawarnya. Atas dasar itulah kita sebut sangat ni tentang kemuliaan Al-Quran yang diturun dalam bulan Ramadan, sehingga menambah kemuliaan Ramadan itu. Kita baca dalam satu hadis riwayat Imam Tirmizi, ya, Ustaz Sayyid saya, Habibi saya, apa disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmizi. Apa hadisnya? Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila masuk saja bulan puasa, maka ada suara menyeru, memanggil-manggil dengan seruan, ya baghiyal khair, akbil. Wahai orang yang menyeru kepada kebaikan, akbil, mari. Siapa nak buat kebaikan? Baghiyal khair, mencari. Orang cari-cari kebaikan, cari. Mari. Bila? Ini bulannya Ramadan.
Wa ya baghiyash syarri aqsir. Wahai orang yang tak berhenti lagi buat kelalaian, buat kemaksiatan, buat kejahatan Allah. Nak sebut perkataan jahat tu kalau boleh tak nak sebut. Aqsir, berhentilah. Berhentilah. Tengok tu. Cuba tengok tu. Hadis riwayat Imam Tirmizi nak sebut mulianya Ramadan. Masuk Ramadan ada satu suara panggil kita. Ya baghiyal khair aqbil. Wa ya baghiyash syarri aqsir. Wahai orang yang suka kebaikan, mari. Mari cari. Wahai orang yang buat keburukan, berhentilah. Cukuplah. Berhentilah. Ya. Inilah satu kemuliaan bulan Ramadan. Tambah pula dengan turun Al-Quran dalam bulan ini. Jadi pertama kita dah tahu dah kemuliaan, berganda lagi kemuliaan itu bila sebab turunnya wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, yakni Al-Quran. Yakni Al-Quran. Baik, sahabat-sahabat sekalian. Perkara kedua yang kita nak sentuh tentang nuzul Quran ni. Tentang nuzul Quran ni. Apakah dia Al-Quran? Apakah dia Al-Quran? Ustaz Syed Lutfi, sementara kawan-kawan kita ni fikir apa dia Al-Quran, apa diakah Al-Quran itu, saya beri masa seminit ya. Fikir dalam masa seminit. Fikir. Okey. Apa jawapannya? Apa dia Al-Quran? Apa dia Al-Quran? Ramai kawan-kawan petang ni masuk. Ustaz Syed. Jangkaan dalam 2 juta orang ni agak-agak saya ya. Daripada merata-rata tempat masuk ni. Eskimo ada. Daripada apa tu? Kampung Terum, Perak pun ada tu agaknya. Apa dia Al-Quran? Kata Syah, kalam Allah menerangkan kepada manusia perbezaan antara hak dan batil. Betul. Itu sudah pasti dah betul. Cuma saya nak jawab pang mudah saja. Apakah dia Al-Quran? Apa dia Al-Quran? Siapa-siapa dapat jawab, kita nak beri RM10. Nak beri RM10. Apa dia Al-Quran? Silakan. Petunjuk kepada umat Islam. Okey, betul. Tetapi tak seperti yang saya harapkan jawapan itu. Kalamullah, betul juga. Tapi tak seperti yang saya harapkan jawapan itu. RM10. Silakan. Apakah Al-Quran? Kalamullah. Okey, baik. Pun tak seperti saya harapkan juga. Beginilah. Saya jawab. Saya yang jawab. Tak apa. Tapi tuan-tuan kena beri RM10 seorang kepada saya. Boleh ya? Boleh, alhamdulillah. Syah, kutip duit tu. Ustaz Syed Lutfi, RM10 seorang tu. Baik. Al-Quran tak lain tak bukan ialah mukjizat. Ulang sekali lagi tu. Mukjizat. Mukjizat. Betul Rusmini, mukjizat. Saya jawab dulu baru Rusmini balas. Mukjizat. Mukjizat. Yang kita nak terang ni nuzul Quran. Turunnya Al-Quran kepada kita
bukan sahaja sebagai petunjuk untuk hidup bahagia di dunia dan di akhirat, tetapi juga Al-Quran ni mukjizat. Soalnya, apa maksud mukjizat? Maksudnya mukjizat ini, kata ulama, dia ada dua. Bila sebut mukjizat, dia mesti ada dua benda pada mukjizat. Pertama, ia sebagai pembuktian betapa benarnya satu orang Nabi yang diberi mukjizat dari Allah kepadanya untuk membenarkan, membuktikan sahih risalah yang dibawanya. Mana setiap Nabi, bila mereka diminta sampaikan pula risalah yang Tuhan beri padanya, maka Nabi kalau diberi wahyu, disuruh sampaikan pula kepada orang lain, maka tahulah kita, ini ialah Nabi lagi Rasul. Sudahlah Nabi Rasul pula, kena beritahu orang lain. Allah akan memberikan kepada Nabi-Nabi tadi itu mukjizat. Jadi mukjizat ni pertama kita dah sebut dah. Sebagai membenarkan memang Nabi ni genuine, asli, memang sahih, diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, tu maksud mukjizat. Mukjizat yang mesti menunjukkan benarnya Nabi itu yang mempunyai mukjizat diberi oleh Allah, bahawa ia betul-betul diutus oleh Allah, bukan Nabi palsu. Macam kita dah belajar sirah baru ni. Nabi palsu diambang kewafatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada dua orang. Nabi palsu diambang Nabi nak wafat, tak berapa lama Nabi wafat, ada dua orang. Itu yang kita baca dalamnya Ar-Rahiqul Makhtum tu. Ya, Nabi bermimpi, Allah beri kekayaan. Dalam mimpi itu tiba-tiba di tangan Nabi, telapak tangan Nabi ada dua gelang emas. Dua gelang emas. Menyebabkan Nabi susah hati, ada harta pada tapak tangan Nabi. Maka kemudian Nabi bangkit dari tidur, Nabi takwilkan hadis tu, mimpi tadi. Nabi takwilkan mimpi. Dua gelang emas ni adanya akan munculnya merbahaya kepada umatku. Itulah tak lain tak bukan. Akhirnya betul apa yang Nabi takwil. Ada dua orang Nabi palsu muncul di ambang Nabi nak wafat. Pertama, Musallamatul Kadzab. Ni kita dah belajar dah ni. Kedua, Aswadul Ansi. Aswad Al-Ansi daripada Yaman. Mana daripada Yaman pun ada orang mengaku Nabi. Daripada Madinah setempat dengan Nabi itu pun Musallamah mengaku Nabi juga. Walaupun Musallamah orang mula-mula mengaku Nabi, Aswad Al-Ansi orang terkemudian, tetapi yang mati dibunuh terlebih dahulu ialah Aswad Al-Ansi. Aswad Al-Ansi mati dibunuh bila? Malam Nabi nak wafat. Esok hari Isnin Nabi wafat waktu duha, semakin meninggi begitu. Malamnya Aswad Al-Ansi dibunuh. Dibunuh di mana? Di Yaman. Dibunuh di Yaman. Jadi bila sebut Nabi ni, kalau Nabi tu benar, bukan palsu macam Musallamah, bukannya sesat seperti Aswadul Ansi. Kalau Nabi tu betul-betul dari Allah, maka Allah beri dia mukjizat. Beri mukjizat. Dan kita dah belajar tadi. Fungsi mukjizat pertama ialah nak menunjukkan genuine. Orang Terengganu sebut genuine. Orang Kuala Lumpur panggil asli lah, sahih lah daripada Allah. Dan fungsi kedua mukjizat ya, ada dua tadi kan. Fungsi kedua ialah melemahkan penentangnya. Melemahkan penentangnya. Rusmini, ya, Habibi, Sayyid Lutfi. Tujuan mukjizat pertama nak tunjuk benar-benar daripada Allah. Awak ni betul daripada Allah ya. Betul, mana mukjizat? Ditunjuknya. Betul. Kedua, untuk melemahkan penentangnya. Mana-mana menentang Nabi, ialah setiap Nabi ni, jangan lupa sahabat-sahabat sekalian, dia ada penentang dia. Setiap orang jadi Nabi akan ada orang memusuhi Nabi itu. Ini berdasarkan nas Al-Quran. Al-Quran cerita pada kita. Apa kata Allah? Wa kadzalika
Wa kadza Allah subhanallah, apa ayat tu Ustaz saya? Wa kadzalika ja'alna. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Begitulah kami jadikan setiap nabi akan ada adu, musuh. Akan ada musuh. Bila sebut nabi, ada yang menentangnya, ada musuhnya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin, musuh daripada kalangan orang-orang berdosa. Maka mukjizatlah berfungsi melemahkan penentangnya. Soalnya ada beberapa perkara yang kita nak bincang tentang nuzul Al-Quran. Al-Quran sebagai mukjizat, iaitulah berkisar tentang kenapakah mukjizat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Tak boleh ke Allah beri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mukjizat tongkat seperti Nabi Musa dulu, ya, supaya senang kalau Abu Jahal lawan, Abu Lahab pun tentang, Abu Sufyan, walaupun akhirnya Abu Sufyan masuk Islam. Andai kata mereka nak lawan awal-awal lagi, campak tongkat jadi ular, belik, ketik, terkam gigi orang-orang kafir itu biar mati semua sekali. Kamu dah dakwah Nabi, barulah orang Islam tak diseksa, tak dibakar, tak disebat, tak direbuh, tak disula. Kerana apa? Kerana Nabi ada tongkat. Nabi pun campak tongkatnya ke tanah, menjadilah ular, dibelik, dimakan habis orang-orang kafir. Supaya orang kafir semua takut, maka jadi beriman. Soalnya kenapa ya Nabi Muhammad tidak diberi mukjizat tongkat? Satu. Atau diberi mukjizat seperti Nabi Isa, menghidupkan orang mati. Orang hak mati dah dalam kubur, dihidupkan balik. Biar dia cerita, takutnya dalam kubur, ada azab kubur, ada seksa kubur. Berimanglah dengan Muhammad. Soalnya kenapa? Ni yang kita sebut tadi, sahabat-sahabat sekalian. Al-Quran ni mukjizat. Sudah tentu dah. Mukjizat ni pula dua fungsinya. Pertama, nak menunjukkan genuine, asli. Memang Nabi itu dari Allah sungguh. Ini tandanya mukjizat. Mukjizat ni tak boleh nak belajar. Sihir boleh belajar walaupun hukumnya haram. Tapi orang boleh ikhtiar belajar. Ya, sihir. Tetapi bila mukjizat diberi Allah diberi oleh Nabi-Nabi. Dan kedua fungsi mukjizat kita dah sebut tadi, mesti mukjizat itu melemahkan kaum yang menentangnya. Lalu Musa wajarlah diberi tongkat. Sebab zaman Musa, orang yang Musa nak berhadapan, nak dakwah, yang lawang Musa tak lain tak bukan orang yang hidup pada era, pada zaman orang kagum kepada sihir. Pada zaman Nabi Musa, orang kagum ilmu sihir. Mana orang pakat belajar ilmu sihir, peringkat SRP dalam bidang sihir, peringkat SPM dalam peringkat ilmu sihir, diploma bahagian sihir, ijazah kelas pertama, kepujian, BA Honors, ilmu sihir dan juga santau. Contohnya begitulah. Makna pada zaman dulu, orang belajar, orang seronok, orang suka sangat kepada sihir pada zaman Nabi Musa. Sebab itu mukjizat yang datang pada Musa mesti menyebabkan kaumnya kagum. Hari itu kalau kita baca tafsir, Fir'aun ni dia belanya ahli sihir ramai. Setengah riwayat kata 18,000 orang. Waktu hari nak berlawang dengan Nabi Musa dan Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Harun, dua orang duduk dekat sini. Di hadapan mereka 18,000 orang. Berapa tu? Tak apa dengar? 18,000 orang. Ramai. Melawang Musa dan Harun. Setengah riwayat kata 12,000 orang. Setengah riwayat kata 9,000 orang. Tak apalah, tak usah kira lah khilaf tu. Cuma terlalu ramai nak jadi ahli sihir kerana dapat peruntukan, dibayar elang oleh Fir'aun. Sihir waktu tu memang mendapat tempat sambutan di kalangan orang. Kalau orang alim dalam bidang sihir, dia anggap tok guru besar lah. Contohnya begitu.
Maka sihir mereka ni antara disebut oleh Al-Quran kita. Apa dia? Diambilnya tali. Tali tu barangkali tali rapia ke, tali sabuk ke, tali dawai terpulang lah, sesuai dengan zaman itu. Saya nak buat contoh, dia ambil tali, dibaca pada simpulan tali, dilempar ke tanah, bergerak tali tu. Bergerak tali tu. Bergerak. Kepandaian sihir mereka. Kepandaian sihir mereka. Maka orang kagum kepada ahli sihir. Tali boleh bergerak. Ya. Maka Allah memberi mukjizat pada Musa. Mukjizat bila datang dari Allah, dia akan mengatasi semua ikhtiar insan, ikhtiar manusia yang sedia lemah. Apa jadi? Apa jadi? Balik ni baca surah Taha. Baca surah Taha. Tulis Nurul Syarmin. Taha. T-A-H-A. Taha. Tulis. Ya. Balik sekarang baca surah Taha. Cuba tengok. Allah berfirman pada Musa. Ya, ni kita baca contoh mukjizat sebelum kita bincang mukjizat Quran. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa di tangan kanan kamu wahai Musa? Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa di tangan kanan kamu itu Musa? Qala, jawab Musa, hiya asah. Inilah tongkatku. Hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Inilah tongkat tempat aku bergagah. Ini bahasa Terengganu lah. Saya terjemah bahasa Terengganu terus. Tempat bergagah, ya, nak guna nak bertongkat, ya. Bergagah, bertongkat. Wa ahushu biha 'ala ghanami. Untuk aku menternak, menghalau ternakan aku. Wa ahushu. Bijak bahasa Arab ni Syah. Bijak bahasa Arab ni Muhammad. Ya. Tuan Sayyid Lutfi. Hebat bahasa Arab ni. Bila sebut wa ahushu biha 'ala ghanami, aku gembala kambing. Orang Melayu kita ambil perkataan wa ahush. Wa ahush. Kalau nak ambak kambing, ambak bibi, hush. Hush. Tengok tu. Kan dapat satu ilmu tu. Dapat satu ilmu tu. Wa ahushu biha 'ala ghanami. Tu dia. Maka Allah kata, qala khudha wa la qala alqiha ya Musa. Musa campak-campak. Alqiha, campak. Bila campak, fa idza hiya hayyatun tas'a, menjadi ular. Yang tas'a, cepat bergerak. Bayangkan, baca tafsir, balik baca tafsir. Ya, baca tafsir, jangan asyik baca gila-gila, bujan, siri bercakap dengan jin. Jangan. Baca tafsir. Ya, apa disebut dalam tafsir? Apa disebut dalam tafsir Abang Azizi kita? Apa disebut? Ular yang berubah daripada tongkat Musa tadi. Pertama, saiznya terlalu besar. Besar sangat. Satu. Kedua, tas'a, cepat bergerak. Itu yang menyebabkan Musa takut. Allah kata apa dia? Qala khudha wa la takhaf. Peganglah tongkat itu Musa, jangan takut. Soalnya ahli tafsir bincang kenapa Allah kata pada Musa wala takhaf, jangan takut. Kenapa Musa takut? Tidakkah Musa ni gagah? Tidakkah Musa ni kuat? Tidakkah Musa ni berani? Tidakkah Musa ni keras? Keras. Baca Al-Quran. Fawakadhahu Musa faqadha alaih. Musa bila dia tengok Bani Israel bergaduh dengan Bani Fir'aun, dia sokong belah baninya Israel macam dia juga, keturunan dia juga. Dia tolong tumbuk. Tapi nak sebut tumbuk pun, tumbuk begini Syah. Al-Quran sebut fawakazahu. Fawakazahu. Tafsir apa yang sering Ustaz rujuk Allah? Macam-macam Muhammad. Antaranya Tabari, Qurtubi, Ibn Kathir dan beberapa tafsir moden seperti Sya'rawi dan juga Maghari. Baik. Fawakazahu ni bukan tumbuk begini. Ramai orang kata ditumbuk Musa, Bani Fir'aun mati. Tidak, tak tepat terjemahan itu. Tanya Arab.
Tanya orang Arab. Fawakazahu ni apa dalam bahasa kamu? Dalam bahasa kamu. Tanya saya ni Arab. Contoh ni. Tanya Arab. Maka Arab jawab apa dia? Fawakazahu ni tuan bukan begini. Tetapi begini. Ditumbuk dengan cara begini. Tolak dengan jari. Tuan-tuan tengok tak dalam YouTube. Bruce Lee. Dipampingnya pakai 2 jari. Dipampingnya pakai 2 jari. Pakai 2 jari. Kita pamping pakai kren tu. Kren tu tolong angkat. Tolak. Bruce Lee 2 jari. Nak kata kuatnya. Cegahnya. Perkasanya. Okey. Cuma sekarang bila sebut fawakazahu hanya buat begini. Faqadha alaih, mati bangsa Qibti itu. Menunjukkan apa? Kuatnya Musa, gagahnya Musa, hebatnya Musa, betul. Tiba-tiba Allah kata, qala khudha wa la takhaf. Pegang Musa tongkat itu, pegang, yang walaupun jadi ular pegang. Wala takhaf, jangan takut. Kenapa? Sebab Musa datang ketakutan dalam hatinya. Ketakutan dalam hatinya. Kenapa takut tu? Jawabnya tak lain tak bukan. Kerana Allah suruh pegang tongkat. Sewaktu tongkat bertukar menjadi ular. Ahli sihir dia pegang tali yang dia campak sihir tak dia bergerak. Dia pegang, dia tak takut. Sebab apa? Sebab itu tali bukan ular. Seakan-akan ular sahaja. Ada Musa takut pegang tongkatnya yang berubah jadi ular. Sebab apa? Itu memang ular betul-betul yang besar dan bergerak laju pula. Bukan tongkat. Bukan seakan-akan ular. Bukan tali. Bukan. Nampak tak sekarang? Mukjizat ni benar-benar berlaku. Kalau ular betul. Bukan seakan-akan ular. Bukan. Tengok tu sahabat sekalian. Ni gunanya tadabbur Quran. Tengok maknanya. Tengok kenapa Tuhan sebut begini. Kenapa tafsir kata begitu. Afala yatadabbarunal Quran. Tidakkah kamu tadabbur Quran? Perhati. Kaji selidik. Kenapa ya Allah guna kalimah akbil? Kenapa Allah Ta'ala guna tempat lain ta'al? Ni dipanggil tadabbur. Tadabbur. Ya. Kerana betul-betul lah tongkat itu menjadi ular. Ini beza. Mukjizat dia benar-benar berjadi ular sungguh. Sihir seakan-akan. Dulu ingat tak? Ahli sihir, ahli silap mata terkenal dunia. David Copperfield. Terkenal lah waktu tu ya. Sehinggalah dia buat kenyataan yang angkuh. Katanya nak hilangkan masjid negeri Shah Alam. Masjid negeri Shah Alam. Saya akan hilangkan masjid ni. Maka menangis orang Malaysia. Takut jangan. Tolong jangan hilangkan masjid kami. Takut. Walhal dia selalu hilang dari masjid. Tak apa pula. Dia tak takut. Bila David Copperfield kata saya akan hilangkan masjid negeri Shah Alam. Waktu tu masjid negeri Shah Alam ni tuan. Baru siap hebat. Menangis orang-orang Malaysia kita. Jangan. Tolong David Copperfield. Tolong Pil. Jangan beri hilang masjid kami. Walhal dia selalu hilang dari masjid. Tak apa pula. Ahli sihir. Ahli. Suka jemaah kita ya. Baik. Tengah hari ni kita santai-santai begitu je lah. Ya. Sementara tuan-tuan dengar kuliah ni sambil makan kuaci kan. Sambil makan-makan bubur pulut hitam kan. Jangan dengar betul-betul ni. Ya. Kerana apa? Kerana betul-betul takut. Mukjizat ni benar-benar berlaku. Soalnya kenapa Nabi Muhammad SAW tidak diberi tongkat macam Nabi Musa juga? Kan mudah. Abu Jahal lawan campak tongkat biar mati dibeli ular. Abu Sufyan lawan campak tongkat biar mati digigit, dikekoh, diketik ular. Kan senang.
Rupanya barulah kita tahu belajar tadi fungsi kedua mukjizat tadi apa dia? Ya, apa dia? Mukjizat fungsi yang kedua saya sebut tadi, ia mestilah melemahkan penentangnya. Soal mukjizat menunjukkan genuinnya satu orang Nabi yang diutus oleh Allah. Itu betul. Tapi fungsi kedua jangan lupa kita dah belajar tadi. Apa dia? Dia mesti berfungsi melemahkan penentangnya. Jadi zaman Nabi Muhammad SAW orang tak kagum pada sihir. Kalau zaman Nabi Isa pun sihir dah habis, orang tak kagum. Zaman Isa orang kagum pada medical, perubatan. Ya, medical doctor, medical treatment, ubat-ubatan, kajian-kajian saintifik yang menyebabkan berlaku kesembuhan, penyembuhan kepada manusia. Orang kagum ilmu perubatan. Itu dalam ilmu comparative religion, muqaranatu adyan. Ya, antara disebut oleh Rahmatullah Al-Hindi. Karya ni kena baca. Di rumah saya ada, di pustaka saya di bawah. Izharul Haqq. Yang kemudian dipanjangkan dalil ini oleh Syekh Abdullah Wasi'an rahimahullah alaih, satu orang ulama besar daripada Indonesia, meninggal dah pada tahun 80-an dulu. Saya baca biografi manaqibnya. Apa dia sebut oleh Rahmatullah Al-Hindi? Rahmatullah Al-Hindi mengatakan bahawa antaranya, bila sebut Bible tu dia ada New Testament kan, ada Old Testament and New Testament. Ada Ahdul Qadim wa Ahdul Jadid. Terjemah bahasa Melayu, perjanjian lama, perjanjian baru. Dalam perjanjian baru, New Testament, Ahdul Jadid, ada 4 gospel. Kalau buka Bible Arab, dia panggil 4 Injil. Tak apalah, itu kefahaman mereka lah. 4 gospel, 4 Injil yang terkenal. The Gospel of St. Matthew, the Gospel of St. Mark, the Gospel of St. Luke, the Gospel of St. John. Matthew, Mark, Luke and John. Dalam Bible Arab disebut Injil Mata, wa Injil Markus, Injil Luqa, wa Injil Yohana. Jadi, bila sebut Matthew, Mark, Luke, L-U-K-E, Luke. Ataupun Injil Luqa, Luke. Luke ni siapa? Medical doctor. Luke, medical doctor. Makna zaman itu, bila sebut medical doctor, orang kagum. Orang pandai berbomo sikit berubat, orang kagum. Tengok tu. Maka sebab itu mukjizat Nabi Isa untuk melemahkan dan mengkagumkan serta menunjukkan kebenaran ia datang dari Allah, genuine daripada Allah. Maka mukjizatnya bersifat perubatan. Dengar jemaah sekalian. Jangan siapa-siapa mengantuk ni, jangan. Abang Aslin tengok siapa mengantuk ni, ambil nama. Tuan Syed Lutfi ambil nama ni. Jemaah kalau ada mengantuk ni, dengar, jangan terlepas poin ni. Ni saya dah tolong baca pada tuan daripada kitab Sya'rawi, terjemah terus kepada tuan petang ni, tak ada telinga, saling nota aja. Ya. Luke adalah medical doctor. Kedoktoran, perubatan, rawatan, penemuan hasil-hasil kesembuhan pada zaman Isa bin Maryam sangat dikagumi oleh orang-orang Bani Israel ketika itu. Maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa berkait perubatan. Apa mukjizatnya? Menyembuhkan orang penyakit kulit. Ni kita dah tahu, ayat Quran sebut. Wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah tu. Baca surah Ali Imran. Ya, menyembuh penyakit kulit. Orang sakit kulit disapu air baik. Orang ada kudih ke apa, disapu air baik. Penyakit-penyakit kulit skabis ke albino kata pulang lah. Tapi disapu Nabi Isa baik, maka kagum orang. Tapi kalau setakat ubat sakit kulit saja, mesti orang kata saya kagum. Cuma ramai juga doktor-doktor pada zaman kita ni boleh berubat penyakit kulit. Maka awak ni Isa dengan doktor-doktor lain sama laku. Jadi mukjizat mesti lebih daripada benda lain. Mesti lebih daripada orang lain. Jadi selain daripada menyembuh penyakit kulit, apa lagi? Menyembuhkan orang pekak. Orang pekak. Tuan-tuan tahu tak pekak ni apa? Yang kalau mari ke hospital tu, doktor tanya sakit apa ni? Apa dia? Dia tak dengar. Doktor tanya lagi, sakit apa? Apa dia doktor?
Maka doktor kata, ke awak ni pekak? Dia kata, tak, saya tak pekak. Dengar pula. Bila dengar orang kata dia pekak, dia kata, tak, saya tak pekak. Tu orang panggil penyakit pekak. Yang dengar tak dengar tu. Bila disapu Isa, sembuh. Penyakit buta. Disapu Isa, sembuh. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, kebenarannya risalah dibawa oleh beliau datang dari Allah, maka diberi mukjizat. Wa uhyil mauta biidnillah. Menghidupkan orang mati dengan kehendak Allah. Ada riwayat kata, Nabi Isa sujud, berdoa, maka bangun orang mati. Antaranya kepercayaan, kenalan-kenalan sahabat-sahabat kita daripada agama Kristian. Saya ramai kawan Kristian. Ya, ramai. Antaranya mereka baca dalam John, dalam the Gospel of Saint John. Ya, Injil Yohana, John. Chapter 11 verse 35. Bab 11 ayat 3. Apa dia sebut? Jesus wept. Jesus wept. Jesus, Isa bin Maryam wept, menangis. Wept, menangis. Kenapa dia menangis? Kenapa dia menangis? Sebab sahabat baiknya telah mati. Mengikut Bible. Ni saya nak buat contoh hidup orang mati tu. Mengikut Bible. Jesus wept. Baca berlagu juga Bible pun biarlah. Jesus wept. Jesus menangis. Kenapa? Sahabat baiknya meninggal. Syah Rusmini, Tuang Syed saya, meninggal. Siapa kawan baiknya yang meninggal? Lazarus. Lazarus, satu lelaki soleh. Ada setengah riwayat kata dia Hawariyun, apostle of Jesus, of Isa bin Maryam. Mati. Maka menangis Jesus wept. Ini ayat paling pendek dalam Bible. Menangis. Maka dia sujud berdoa pada Allah. Hidup Lazarus. Nampak tak mukjizat Isa? Maka kagum manusia. Kagum. Maka beriman. Tu pun ada yang lawan pun tetap lawan juga. Kembali kepada mukjizat Nabi kita SAW, tak diberi ilmu perubatan, tidak diberi tongkat macam Musa, tidak. Dah kenapa? Kenapa diberi apa pada Nabi? Quran saja, buku Quran begitu saja. Sinilah mukjizat. Inilah dikatakan mukjizat. Antaranya apa dia? Pada zaman Nabi kita SAW, orang Arab ni, Kak Maziah dah sebut dah tadi tu. Dah taib dah di bawah tu, alhamdulillah. Bagus anak-anak murid kita ni, dia ingat apa yang kita dah belajar, disalin nota, dipanjangkan orang lain. Bagus, alhamdulillah. Apa disebut? Kerana masyarakat Arab ketika itu terlalu kagum kepada ilmu bahasa dan kesusasteraan dan ketinggian bahasa, ketinggian metafora, ketinggian kiasan dan tamsilan, ketinggiannya balaghah, badi' ma'ani. Menyebabkan bahasa tu dipuja. Orang boleh bercakap dengan molek, bahasa tinggi, kiasan dalam, dipuja. Dia ada satu pasar, dia panggil pasar Ukaz. Orang jahiliyah ni, dia duduk di pasar tu, dia berlawang bercakap, berlawang bersastra. Sastra yang tinggi nilainya ditulis dan digantung di mana? Di pintu Kaabah. Tengok tu. Di pintu Kaabah. Abu Sufyan ni satu orang bangsawan besar. Dia bawa duit dalam uncang kecil-kecil. Kalau dia lalu dekat kawasan pasar, orang nampak Abu Sufyan, orang akan bersyair puji Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan campak duit beri. Nampak? Besar tak pengaruh syuara, penyair-penyair. Ahli sastra. Ahlinya apa ni? Peribahasa. Orang ketinggian ilmu dan sastra tinggi. Maka mereka ni tak usah sebutlah beri harta. Memang mereka tak ada halal haram. Kalau ancam dengan perbuatan sihir sebagainya, mereka tetap hidup dengan zaman seperti itu. Tapi kalau ada satu orang membawa ketinggian bahasa, kekuatan metafora, keindahannya tamsilan, balaghah, bahasa, mereka akan kagum.
Juzuk 19, tahu tak juzuk surah apa? Antara Syu'ara. Asy-Syu'ara. Selepas suratul Furqan. Balik sekarang baca. Selepas suratul Furqan, surah Asy-Syu'ara. Surah penyair-penyair. Sehingga menjadi nama surah ya. Nak menunjukkan apa dia? Oh, besar juga peranan penyair-penyair pada zaman itu. Ya. Itu kita dah belajar sirah ya. 27 siri baru-baru ni, ingat tak? Yang kita dah rakam. Tengok balik rakaman tu. Tengok 27 siri tu. Macam jejak Rasul jugalah. Tengok. Untuk ingat balik apa yang kita belajar. Dalam peperangan, banyak orang kafir bawa penyair-penyair. Walaupun tak berperang, tak pegang pedang, tak panah musuh. Tapi syair mereka menaikkan semangat. Lalu syair, bahasa, sastra, kebudayaan, metafora, tamsilan, balaghah sangat tinggi. Sangat disanjung ketika itu. Nanti yang Nabi SAW diturunkan Al-Quran. Al-Quran ni mana orang nak buat sama. Nak lebih pun tak boleh. Nak sama pun tak boleh. Nak lebih-lebih tak boleh. Tak boleh. Dalam sejarah ni ada disebut. Musallamatul Kadzab pernah reka satu ayat nak sama-sama dengan Quran. Tapi bila kita dengar, kita dengar tahu. Ini perkataan bukan wahyu tetapi merepek. Bila dengar satu wahyu turun pada Nabi, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu tahu bagaimana Tuhanmu telah membalas kejahatan tipu daya tentera bergajah? Dia kata, oh itu surah turun kepada Muhammad ya. Dia kata, aku pun ada turun juga ayat berkenaan gajah. Maka dia suruh baca. Apa ayatnya? Dia pun baca. Al-fil, demi gajah. Wa ma adraka mal fil. Tahukah kamu apakah itu gajah? Lahu zalumun tawil. Iaitulah binatang yang mempunyai belalai yang panjang berjala-jala. Bayangkan. Dah wahyu orang panggil gitu. Sedap dengar. Wahyu. Tidak tuan. Maknanya Al-Quran nak ditiru. Tak akan dapat ditiru. Ya, tak dapat ditiru. Tak dapat. Bayangkan ya. Bayangkan. Jadi kalau kita tengok ketikanya umur Nabi 46 tahun. Nabi mengizinkan umat Islam berhijrah kali pertama. Ke mana tu? Ke Habasyah. Walaupun Nabi tak ikut sama. Kenapa? Tekanan kepada orang Islam terlalu teruk, terlalu dahsyat. Dibunuh, dibedal, disebat, direndam dalam air panah, disula. Maka Nabi izinkan siapa-siapa yang nak hijrah, nak tinggal keluar dari Mekah dalam keadaan orang tengah azab, benci Islam ni, silakan. Nabi izin. Tapi Nabi tak tinggal. Berani Nabi. Nabi tak keluar dari Mekah. Berani. Apa Nabi buat? Ni umur Nabi 46 tahun. Apa Nabi buat? Ingat tak Mak Tahir? Takkan tak ingat, kita baru belajar baru ni sirah kita. Nabi masuk ke dalam Masjidil Haram, cari orang-orang kafir yang jahat tu. Akhirnya berhasil Nabi temui mereka sedang